أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، ثم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها سواء، لا يزيغ عنها إلا هالك أو ضال. وصل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا منا شقيا ولا محروما ولا مطرودا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Tuan Imam, Pengurusi Surau, Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Muslimat tak ada. Tak baik. Tak ada. Jadi muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah kita memanjatkan sedikit kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia daripada Allah. Kita dapat sama-sama lagi tunaikan solat berjamaah sama-sama di surau yang penuh dengan barakah ini. Surau yang saya selalu solat Jumaat solat Jumaat kami ya. Cuma minggu-minggu ni tak dandan lagi sebab tak cukup kuota lagi. Jadi insya-Allah lah, semoga makin lama makin baik keadaan penyakit wabak ini di Malaysia, dan sama-sama kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesempurna yang mungkin insya-Allah. Jadi orang-orang yang beriman ni dia akan sentiasa rasa rindulah nak ke masjid dan surau. Dan itulah Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billah wa amila salihan. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Hanya saja yang mengimarahkan rumah Allah ini adalah di kalangan orang-orang yang betul-betul beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Dan mereka ini golongan yang mendirikan salat, mengeluarkan zakat. Mereka tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harap-harapnya kita lah orang-orang yang Allah Taala gelar itu, sebab kita rasa macam tak kena dan juga apabila kita tak dapat nak tunaikan solat jemaah bersama-sama di masjid. Jadi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita pun selamat dapat solat jemaah bersama, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi insya-Allah kita nak sambunglah pengajian kita dalam kitab Bulughul Maram Adillatul Ahkam karangan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kitab yang menerangkan tentang hadis-hadis hukum. Jadi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diimpunkan dalam satu kitab yang mana hadis-hadis ini berkaitan dengan hukum hakam. Yang ni yang kita baca daripada bulan-bulan yang lepas. Insya-Allah lah kita sama-sama sambung dan kita ambil pengajaran daripada perbincangan ulama supaya kita lebih dekat dengan dalil. Apa yang kita buat ni ulama-ulama kita dah beritahu dan sebagainya, alhamdulillah. Cuma kita mengaji lebih, nak dapat panduan lebih yang mana Rasulullah SAW sebut. Rasulullah SAW sabdakan. Bila kita dengar sabda Rasulullah ni, harap-harapnya
kita menjadi orang-orang yang diimpunkan bersama baginda sallallahu alaihi wasallam insyaallah pada hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita sambung pada hadis yang keempat dalam kitab Bulughul Maram ini, yaitu qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dairain amin. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana al-ma'u qullatayn lam yahmil al-khabath wa fi lafdhin lam yanjus akhrajahu al-arba'atu wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim wa Ibnu Hibban. Jadi ayat ataupun hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni sahabat yang masyhur lah, iaitu anak kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi anak kepada Sayyidina Umar ni adalah salah seorang yang terawal masuk Islam. Ketika di Mekah lagi, bila Sayyidina Umar masuk Islam, dia turut serta masuk Islam, Abdullah bin Umar. Dan salah seorang sahabat yang mana apabila dari kecil dia masuk Islam, dari diri dia melazimi Rasulullah dan dia melazimi Islam itu lama. Jadi ilmu dia sangat banyak. Bila SAW meninggal, dia antara salah seorang yang mana diamanahkan untuk menyebarkan ilmu. Jadi kita kata dalam kalangan sahabat ni dia ada tahap-tahap juga. Ada yang dipanggil kibarus sahabah, sahabat-sahabat yang tinggi ilmunya, tinggi waraknya, tinggi imannya, yang awal-awal masuk Islam. Di antaranya adalah mereka ini adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ada anak-anak lain pun, ada lagi Abdul Rahman dan sebagainya. Tetapi yang paling masyhur yang meneruskan kita kata legasi ilmu adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dan juga salah seorang yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini qala, dia berkata, yakni Abdullah bin Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana al-ma'u qullatayn lam yahmil al-khabath. Idza kana al-ma'u qullatayn lam yahmil al-khabath. Maksudnya apabila ada air itu dua qolah ataupun dua kolah dalam bahasa kita lah, tidak mengandung ia akan kekotoran. Itu kita dah masuk sikit pada perbincangan hadis ini berkaitan dengan apakah itu kolah, bagaimana nak kira kolah dan sebagainya. Yang mana cuma pada kali ini kita nak fokus sikit berkaitan dengan beberapa perbincangan dalam hadis inilah yang saya ambil daripada kitab Subul Salam fi Syarh Bulughul Maram. Di kitab Subul Salam ini karangan Al-Amir As-San'ani rahimahullah, dia syarah kitab Bulughul Maram ini. Jadi ada beberapa perbincangan ya. Antaranya dia kata yang pertama sekali, ada lafaz yang lain daripada hadis yang sama, tapi mengikut riwayat yang lain, lafaz yang lain, iaitu lam yanjus. Yang ni dia kata lam yahmil al-khabath, maksud dia tidak mengandung ia akan kekotoran. Tapi ada hadis yang lain juga yang awal itu sama, iaitu apabila sampai mak air itu sebanyak 2 kolak, maka tidak mengandungi kekotoran. Hadis yang lain dia kata tidak najis. Tidak najis. Begitu juga dia kata lagi dalam perbincangan kitab ini, akhrajahu al-arba'ah. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh 4 perawi. Yang pertama adalah Imam At-Tirmidzi rahimahullah. 4 tu bila disebut dalam kitab ni, saya beritahu tu, saya ulang-ulang baliklah supaya minggu depan ni kita refresh baliklah. Bila disebut dalam kitab ni 4 orang perawi, yakni 4 orang yang meriwayatkan kitab-kitab sunan lah. Kita yang tahu 6 tu, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan juga Al-Imam Abu Daud. Tetapi di sini bila disebut arba'ah 4, maksudnya selain daripada Imam Muslim dan juga Imam Bukhari tak termasuk. Jadi yang hadis ini adalah Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah, Imam Tirmidzi dan juga Imam Abu Daud. Begitu juga selain itu adalah
wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Dan juga mensahihkan hadis ni dia letak sebagai darjat sahih, iaitu oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Dan juga Al-Hakim. Itu kita terang sikit pasal Ibnu Khuzaimah sebab ada hadis yang sebelum ni berkaitan dengan Ibnu Khuzaimah. Tapi Al-Hakim ini adalah salah seorang imam yang besar dalam Islam yang datang selepas daripada Bukhari dan Muslim, iaitu nama dia Al-Hakim, Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi rahimahullah. Yang ni kadang-kadang selalu kita tengok kalau dalam hadis kita baca kitab Riyadhus Shalihin ke kitab hadis-hadis pilihan ke Muntakhab al-Hadis karangan Syekh Yusuf Al-Kahdahlawi tu. Jadi kadang-kadang ada tulis riwayat Al-Hakim. Riwayat Al-Hakim. Siapa dia Al-Hakim ni? Bukhari Muslim kita kenal lah. Tapi Al-Hakim dia kita tak kenal siapa dia. Al-Hakim ni adalah seorang ulama yang besar dalam Islam yang dia telah mengambil riwayat-riwayat hadis yang tidak ada dalam Bukhari dan Muslim yang sahih. Dia kumpul satu hadis-hadis ni banyak-banyak ni, yang mana Imam Bukhari dan Muslim tak letak dalam kitab mereka, tapi hadis sahih. Mengikut syarat Imam Bukhari dan Muslim lah. Kita ni sebab apa kita kata Sahih Bukhari itu sahih, Sahih Muslim itu sahih? Sebab Imam Bukhari kan. Kata-katalah tuan pengurusi, bila tuan pengurusi riwayat confirm sahih. Begitu kan? Bukan di masalah Imam Bukhari ke Imam Muslim. Yang pertama dia kena tengok Imam Bukhari ni adalah seorang yang fiqah, yang kenapa sahih? Sebab dia letakkan syarat-syarat dia. Mestilah bersambungnya sanad. Mestilah perawi itu perawi yang dhabit. Yang dhabit ni maksud dia hafazan dia terlalu kuat. Dia tak salah. Dia tak lupa. Yang ketiga antaranya adalah dia seorang yang fiqah dari sudut iman dia. Warak dari sudut iman dia. Dia ni tak penipunya ni. Dan sekali tu Imam Bukhari pergi nak ambil hadis. Jalan jauh-jauh sampai dekat orang tu, perjalanan lebih kurang dikatakan sebulan ke 2 bulan. Tuan bayang 2 bulan pergi jalan. Sampai-sampai tengok-tengok kawan tu, dia nak panggil kuda dia buat macam tu. Konon-kononnya ada makanan dekat tangan dia. Nak jinakkan kuda dia, konon ada makanan lah. Padahal tak ada makanan. Imam Bukhari tengok daripada jauh, dia kata ini dia boleh tipu dia punya binatang dia punya kuda dia. Dia mungkin tipu juga kepada Rasulullah. Jadi tak boleh ambil hadis dia. Jaga amanah dia, orang yang warak tu. Warak tu jaga walaupun syubhah dia tinggal. Jadi dan juga yang terakhir hadis ni tak ada dalam hadis ni syal ataupun kita kata ada problem pada dia punya riwayat ataupun pada matannya. Jadi Imam Bukhari letak syarat-syarat ni. Bila dia letak syarat-syarat ni, ada lagi iaitu perawi ni mestilah berjumpa dengan orang itu, ambil daripada orang itu. Imam Muslim dia hanya syaratkan mesti duduk dalam satu zaman. Jadi cukup dah boleh terima hadis dia. Yang Bukhari ketat sikit, dia kata mesti orang tu berjumpa dengan orang yang dia nak ambil riwayat hadis tu. Jadi sebabkan syarat-syarat yang mereka letak itu dan fiqahnya mereka ini kita terima lah. Tak semestinya bila kita kata Imam Bukhari, sebab dia nama dia Bukhari, dah ni mai Bukhari ni, Bukhari kata dia hadis. Tak, ni Bukhari mana mai hari ni. Jadi sebabkan syarat-syarat yang dia letak, kita ikut syarat-syarat itu. Dan kita sepakat bahawasanya syarat-syarat ini boleh diterima dan juga boleh diamalkan hadis-hadis tersebut sebagai hadis yang sahih sampailah ke hari ini. Jadi 4 lain daripada Imam Bukhari dan Muslim itu, iaitu tadi saya sebut Imam Tirmizi, Imam An-Nasai, Imam Ibn Majah dan juga Abu Dawud yang meriwayatkan hadis ini. Begitu juga Imam Ibn Khuzaimah dan Al-Hakim. Jadi Imam Al-Hakim ni, jadi dia bincang. Jadi Imam Al-Hakim ni dia kata, aku tengok ada beberapa hadis yang sama syarat macam mana Bukhari dan Muslim letak. Syarat dia sama. Laki mesti dhabit, mesti apa semua macam saya sebut tadi, syarat-syarat tadi. Tapi tengok-tengok hadis ni dia letak riwayat dalam hadis sahih. Dia letak dalam kitab dia. Syarat sama dengan Bukhari dan Muslim, tapi dia tak letak dalam kitab dia. Pasal apa? Jadi dia kata dia kumpulkan hadis-hadis ni, diletak dalam satu kitab nama dia Al-Mustadrak ala Sahihain, iaitu kitab yang mengumpulkan hadis-hadis yang sama dia punya
syarat-syarat dia dengan Bukhari dan Muslim, tapi tidak ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi dia terkenal dengan kitab itulah. Sebab tu bila sebut riwayat Al-Hakim ini, dia lah Imam Al-Hakim An-Naisaburi rahimahullah. Dan ada lah khilaf, ada yang kata dia hadis sahih dan sebagainya, tapi kebanyakan para ulama mengatakan bahawasanya bila Imam Ibn Hakim An-Naisaburi kata hadis sahih itu hadis sahih, maka hadis itu hadis sahih insya-Allah. Baik. Dan juga yang terakhir adalah Ibn Hibban. Ibn Hibban juga adalah seorang ulama besar dalam hadis. Dia ada kitab nama dia Sahih Ibn Hibban rahimahullah. Cuma kenapakah dia tak masyhur macam mana Imam Bukhari dan Muslim? Kenapakah ada juga ulama-ulama lain yang mengumpulkan As-Sahih? Sebab ulama-ulama ini terkemudian sikit daripada Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari dan Muslim ini hidup pada kurun yang kedua Hijrah. Jadi mereka yang awal kumpul hadis-hadis ni. Mai selepas tu kebanyakan hadis-hadis tu adalah hadis-hadis yang mana mungkin telah dikumpulkan sebelum-sebelum itu. Jadi sebab tu yang kita pegang ni adalah Bukhari dan Muslim. Dan yang kedua, syarat-syarat yang Imam Bukhari dan Muslim letak adalah syarat-syarat yang sangat ketat. Sebab itu tidak ada pertikaian sampailah ke hari ini. Dan Imam Ibn Hibban ni adalah seorang yang masyhur dengan pelbagai ilmu. Antaranya dia seorang yang alim dalam ilmu perubatan. Ulama hadis tapi ilmu perubatan dia antara orang yang alim dalam ilmu perubatan, doktor lah. Begitu juga orang yang alim tentang nujum, tentang bintang-bintang, tentang ilmu falak. Bukan ahli nujum tu cerita lain. Ini alim tentang ilmu falak. Masya-Allah. Dan ilmu-ilmu yang lain. Jadi itu Imam Ibn Hibban rahimahullah. Yang mereka ini semua adalah, bila kita sebut, kenapa sebut banyak sangat riwayat-riwayat ni Ustaz? Nak bagi kata hadisnya adalah hadis yang sahih. Bila hadis yang sahih, maka kita perlu beramal dengan hadis ini, maka kita perlu ikut macam mana yang ulama syarahkan. Baik. Jadi ada satu lagi perbahasan dekat sini, iaitu berkaitan dengan Imam Syafi'i, yang mana kita tahu pandangan mazhab Imam Syafi'i yang berpegang pada dalil ini, dalil kita duk pegang ni, dia duk pakai ni, yang mana semua qolah dekat masjid dan surau ni ikut sukatan yang Imam Syafi'i letak, ikut hadis ini. Iaitu apabila qolah itu ataupun satu bekas itu lebih daripada bilangan dia dua qolah, maka bila jatuh najis dalam itu, tak najislah air itu ke semuanya. Dia diampunkan. Jadi Imam Hanafi tak pakai. Sebab tu kalau pergi kat negara Arab, contoh dekat Mesir ke mana-mana ke, jarang sangatlah ada masjid dan surau yang ada qolah. Jarang. Kalau tuan-tuan pernah pergi Saudi pun saya rasa tak ada kot. Jarang ada masjid dan surau yang ada qolah. Sebab ada pertikaian dalam mazhab Hanafi. Disebabkan adalah beberapa yang Imam Hanafi kata, dia kata macam mana nak tentukan dua qolah? Ada perbincangan pula macam mana nak tentukan dua qolah, kena ijtihad pula dua qolah dan sebagainya. Jadi dia kata hadis ni ada problem, dia tak terima, dia tak pakai. Dia pakai hadis yang lain. Jadi ada pertikaian lah di kalangan para ulama. Khususnya Imam Hanafi lah. Imam Hanafi antara imam yang paling awal lah, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i. Jadi dia orang yang paling awal, paling dekat dengan tabi'in ni. Paling dekat dengan tabi'in, paling dekat dengan sahabat. Itu Imam Hanafi rahimahullah. Jadi dia kata kita akhirnya pakai mazhab Imam Syafi'i lah. Sampai sebab tu di Malaysia ni, di Nusantara ni, sampailah kita kata kebanyakan semua masjid dan surau semua mengamalkan perkara yang sama, adanya qolah-qolah untuk memudahkan orang ambil wudu. Kalau ayam habis pun kan, mai cari tahu ni ada ayam. Ada ayam. Baik, jadi itu hadis berkaitan dengan qolah. Jadi tuan-tuan bila tanya, orang tanya ni apa duk ambil ayat qolah ni wuduk ni pakai hadis mana? Ni dalil yang kita baca ni. Ini dalil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis yang seterusnya iaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan nama Abu Hurairah ni
Abdullah bin Abi Uraiqid radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ni gelaran dia lah. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaghtasilu ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junub. La yaghtasilu ahadukum fil ma'id da'im. Itu hadis yang pertama. Iaitu dia kata, masuk dia dekat sini, janganlah mandi kamu pada air yang tenang padahal kamu orang yang junub. Apa maksud air yang tenang ni? Air yang tenang ni adalah air yang mana tidak mengalir, macam sungai, macam laut apa sebagainya. Dalam keadaan kita junub, mandi tak ada masalah lah, sungai ke yang apakah. Tapi macam kolah, boleh tak kita junub mandi dalam kolah? Itu perbincangan hadis ni. Kita ni junub, terjun dalam kolah tu, apa jadi ayat kolah tu? Habis tak boleh pakai ke? Boleh pakai ke? Atau sebagainya. Inilah perbincangan dalam dalil ini. Agak panjang lah. InsyaAllah kita pelan-pelan lah, tak habis minggu ni, kita sambung kemudian insyaAllah. Jadi dekat sini dia kata, ada riwayat yang lain juga. Dia kata dalam riwayat Al-Bukhari, tadi itu riwayat Imam Muslim. Riwayat Imam Bukhari yang seakan-akan dekat dengan hadis ini, iaitu la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladhi yajri thumma yaghtasilu fi. Tadi jangan mandi. Yang ni dikata jangan kamu kencing, buang air kecil dalam air yang mana tidak mengalir. Kencing dalam kolah. Punya kata tablet yang ada berkencing dalam kolah. Dia bikin saja orang. Dia kata jangan, sebab apa tuan-tuan? Kita macam pelik sikit lah dekat Malaysia ni, orang tak buat. Dekat Mesir saya duduk, saya tengok banyak kali sangat. Memang orang berak dalam sungai Nil tu. Kencing dalam sungai Nil tu. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan pergi duduk dekat sungai Nil tu lama, sejam 2 jam, cuba perhati dekat ujung-ujung. Subhanallah. Jadi tabiat tu memang ada. Tapi hukum ni tak ada masalah lah, sebab sungai mengalir. Ya, jadi memang perangai setengah-setengah masyarakat itu memang ada. Walaupun kita tengok macam pelik, tak pelik, ambil kencing dalam ayat, tengok sikit ambil kencing dalam tu, macam pelik jadi dekat sini dia kata janganlah kamu buang air dalam satu air yang tidak bergerak, yang tidak mengalir. Thumma yaghtasilu minhu. Lepas tu dia pergi mandi dengan air tersebut pula. Itu masalah dia. Ada ulama yang berbincang hadis ni. Dia kata larangan Rasulullah SAW larang kita kencing dalam air ataupun air yang tidak mengalir, sama ada air kolah ataupun bukan air kolah lah. Jangan kencing dalam air tersebut. Ada ulama kata tak, hadis ni bukan larangan untuk kencing. Nak kencing dalam air tak ada masalah. Larangan adalah mandi tu. Kita kencing dalam tu, kita mandi dalam tu, ataupun kita ambil air daripada tu mandi. Itu yang larangan. Ulama bincang tu sebab hadis ni ada dua riwayat. Satu yang kata jangan mandi, jangan la yaghtasilu ahadukum fil ma'id da'im wa huwa, jangan kamu mandi dalam satu air yang tidak bergerak. Lepas tu dalam keadaan kamu junub, dalam keadaan kita berhadas besar. Seolah-olah air tu jadi apa? Jadi air tu tak nak guna dah lah untuk angkat hadas. Jadi air tu jadi air mustakmal lah, tak boleh guna lah untuk angkat hadas. Dalam mazhab Syafi'i itulah kita pegang hadis ni lah. Setengah-setengah hadis, setengah-setengah mazhab tak ada masalah. Tapi hadis yang kita pegang ni dia kata tak boleh kita pergi mandi dalam air yang tak bergerak dalam keadaan kita junub, sebab air itu akan tak boleh guna dah lepas itu. Walaupun dia tidak jadi najis, tapi dia jadi apa? Dia jadi air musta'mal tahir ghairi mutahhir. Air bersih, cuma kita tak boleh nak angkat hadas. Orang lain nak main, orang yang baru nak angkat hadas tak boleh dah. Dia kata saat aku dah terjun dah tadi. Tak boleh dah. Macam itu lebih kurang. Baik. Jadi berdasarkan perbincangan hadis ini yang pertama sekali kata Al-Imam Amir As-San'ani,
An-nahyu 'anil bauli fil ma'id daim 'ala 'umumihi. Larangan membuang air dalam air yang tidak bergerak, dalam satu air yang tidak bergerak, dalam kolah dan sebagainya, secara amnya. Jadi Imam Amir As-San'ani dia kata, dalam hadis ni kita boleh ambil yang pertama sekali adalah tak boleh kencing dalam air yang mana tidak bergerak, tidak mengalir. Kalau kawasan tu tengok tak mengalir, tak boleh, memang tak boleh. Kalau dalam sungai nak kencing tak ada masalah. Tengok duduk seorang-seorang duduk kencing, tak ada masalah. Dalam air swimming pool macam mana? Itu masalah dah. Swimming pool boleh pergi kencing tu tak mengalir tu, tak boleh. Tapi swimming pool tak tahan ni, bubuh lah tu, jenuh, tak boleh sebab dia tidak mengalir. Tapi dalam sungai, dalam laut, tak ada masalah. Jalan-jalan tengok-tengok, pijak punya orang, rupanya tak orang berak dalam laut. Itu yang mungkin berlaku lah. Tapi itu tidak membuatkan dia dosa. Baik. Begitu juga dia katakan di sini, jadi dia katakan bahawasanya larangan yang pertama adalah larangan untuk kita kencing buang air dalam air tersebut. Larangan kedua adalah dalam hadis yang tadi, iaitu kita bila kencing itu boleh tak kita pergi mandi dengan air tersebut. Contoh tuan-tuan, sekarang ni kolah ni dua, kolah yang kita ada ni cukup dua kolah yang dalam hadis. Jadi bila cukup dua kolah, dia tidak najis. Kalau ada najis masuk, Pak Haji tengok dia silap dia pergi kencing dalam tu. Orang main Allah silap kencing, rupanya dah kencing dalam tu. Orang kata nak ambil wuduk boleh, katanya ayat tak ada dah ni, ayat kulah je ada. Ikut hadis yang kita baca tadi sebelum tadi ni, walaupun dua kolah dah ada dua kolah, maka tidak najis lah, betul tak? Tapi kalau ikut hadis ni pula, tak boleh angkat hadas. Kalau mandi pun tak boleh, mandi wuduk lagi tak boleh. Faham tak? Jadi sebab itu ada isu perbincangan dalam kalangan para ulama tentang hadis tadi ni. Jadi mengambil jalan dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i, jika air tersebut lebih daripada dua kolah, dan ada syarat yang seterusnya yang kita tak perasan, iaitu air itu tidak bertukar sifat dia, warna dia, rasa dia. Itu syarat Imam Syafi'i. Bukan sekadar kata air dua kolah hang pantai dah dalam tu. Tak. Tapi ada syarat yang tiga itu mesti dipatuhi. Jadi tengok-tengok Allah kuning habis, kuning tak boleh dah bertukar lah warna dia tu, maka tak boleh pakai. Jadi hadis ni kita faham lagu tu. Walaupun kemungkinan berlaku, tengok-tengok dah orang kencing dalam tu, maka tengok dulu dia punya keadaan air tersebut. Lepas tu siapa yang rasa macam okey nak wuduk ambil kalau kata tak bertukar, rasa okey nak ambil saya pergi ambil ayat lain, cari ayat lain. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahawasanya kita tengok air tu, sifat air itu. Jadi itu yang kita ambil juga daripada hadis ni. Begitu juga perbincangan dalam hadis ni berkaitan dengan lafaz minhu wa fihi. Dalam riwayat hadis tadi kalau tuan perasan, satu riwayat dia kata yaghtasilu fihi. Dalam satu riwayat lain pula dia kata yaghtasilu minhu. Fihi dengan minhu, apa beza dia? Fihi ni masuk di dalam dia tu, pergi terjun dalam tu, pergi mandi dalam tu. Minhu daripadanya, maksudnya dia pergi ambil cebok, dia pergi cebok daripada tu. Itu beza dia tu. Jadi mana satu yang tidak dibenarkan ni? Kalau lah kata akhirnya air yang kolah ini walaupun dah ada najis bersih, walaupun dah ada orang kencing, tapi tengok kolah bersih, tak ada masalah, tak bertukar wajah dan sebagainya, tak bertukar sifat. Jadi nak pergi mandi itu macam mana? Adakah pergi terjun kalau kita nak mandi janabah, ataupun ambil air daripada cedok daripada kolah, cebok daripada kolah tersebut? Mana-mana pun boleh. Tetapi itulah, bila air itu dah digunakan untuk akad hadas, seorang pergi terjun, maka orang lain tak boleh pakai dah. Untuk akad hadas tak boleh
Nak minum tak ada masalah, kalau siapa yang boleh minum lah. Tapi nak angkat hadas tak boleh. Sebab air itu digunakan untuk angkat hadas. Jadi dia bersih air itu, cuma dia tidak boleh membersihkan ataupun mengangkat hadas. Baik. Juga ada perbincangan di sini berkaitan dengan air yang tidak mengalir ini. Dia kata dekat sini, tadi yang saya sebut tadi lah, dia kata idza in kana al-ma'u kathiran wa kullun ala aslihi fi haddihi wa lam yataghayyar ahad awsafihi fa huwa tahir. Kalaulah air itu banyak itu macam mana? Banyak itu lebih dari 2 pola lah. Yang mana dia kata kekal pada bentuk asal dia dan tidak bertukar sifat-sifat dia, maka air itu masih lagi bersih walaupun ada orang yang buang najis dalam itu. Baik. Jadi ada juga perbincangan dekat sini. Dia kata kalaulah air itu banyak, larangan Rasulullah itu larangan haram ke larangan makruh? Larangan Rasulullah ni kata jangan kencing ni ataupun jangan mandi dalam air yang tidak mengalir ini. Larangan itu larangan makruh ke larangan haram? Terdapat perbincangan dekat situ. Imam Malik kata larangan ini adalah larangan makruh sahaja. Maksudnya boleh kencing. Air itu tidak bertukar jadi najis, walaupun boleh guna selepas itu. Tapi yang lebih kuat adalah air itu, larangan itu adalah larangan yang haram lah. Sebab dia akan kalau seorang kencing tak apa, semua kata semua kencing. Tidakkah kan, bila kita kata barkruh saja, semua esok pakai doman, dia buat kerja dekat surau, apa jadi? Faham tak? Jadi menurut melihat kepada apa yang akan berlaku selepas itu daripada keburukan, maka larangan itu lebih kepada larangan yang haram lah. Sebabkan kalau akhirnya air itu tak mengalir, dia jadi najis, tak boleh pakai itu lah. Rosaklah air itu. Nak buat minum pun tak boleh, nak buat apa pun tak boleh. Dia itu pembaziran. Jadi sebab itu lebih dekat larangan itu adalah larangan yang haram. Dan itulah dalam mazhab Imam Syafi'i. Baik. Dia kata juga hukum berwudu dalam air yang mana tadilah, air yang orang ada buang najis tadi, ataupun dia berkencing dalam air tersebut dan dia ambil wudu daripada tersebut. Dia kata dalam hadis ni, dalam perbincangan, kalaulah mandi tidak dibenarkan, maka wudu itu lebih aula, tidak dibenarkan. Maksudnya air itu telah najis. Jadi saya ulang balik supaya kita tak pening. Jadi hukum asalnya adalah tidak dibenarkan seseorang itu kencing dalam air yang tidak mengalir, dalam kolah atau sebagainya. Kalau berlaku, jadi adakah nak buang terus air tersebut? Kita perlu melihat dulu dia punya sifat dia. Kalau bertukar, maka itu maksud dia air itu telah najis, maka kena buang. Kalau tidak bertukar, maka air itu masih lagi boleh digunakan untuk angkat hadas. Setelah itu kalau nak orang nak angkat hadas, nak mandi ataupun nak wudu, itu sama sahaja hukum dia, tidak ada masalah sama ada orang yang mandi ataupun angkat hadas. Yang kedua adalah kalau orang yang mandi dalam kolah tersebut, maka kolah tersebut menjadi air yang mustakmal dalam mazhab Imam Syafi'i, maka kita tak boleh guna. Orang lain pun tak boleh guna dah air tersebut sebab dia dah jadi air yang mustakmal. Pun begitu, air itu tetap air yang bersih. Siapa nak pergi minum, boleh minum. Kalau yang boleh minum lah. Sebab ialah ikutlah ada setengah tempat macam dekat Mesir, memang kerajaan dia galakkan, kalau galakkan maksudnya dia benarkan lah bagi minum air paip. Kat Malaysia kita tak galak minum air paip. Batu yang cakur semua pulunggu kuku ke apa benda lah. Kat Mesir sebab dia dah rawat air tu agak cantik, jadi dia kalau pergi dekat jalan mana-mana pun ada, dia panggil ada apa, dia sediakan tempat minum. Dan kerajaan dia pun tak ada masalah kata dalam minum air paip. Jadi
Air yang kita dah guna ni air paip lah, air wuduk semua ni. Jadi setengah-setengah tempat benda itu tidak ada masalah untuk minum pada air yang tersebut. Dia tidak najis. Lagi mana tidak bertukar sifat-sifatnya. Baik. Jadi itu perbincangan dalam hadis ni lah. Untuk apa orang? Baik, jadi masuk hadis yang baru kita baca hadis yang baru lah. Jadi hadis ni insya-Allah bulan depan kita syarah. Jadi hadis ni dia kata wa an rajul sahaban Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taghtasila al-mar'atu bi fadli ar-rajul aw ar-rajulu bi fadli al-mar'ah. Naam. Wal yaghtarifa jami'an. Hadis akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa isnaduhu sahihun. Jadi dia kata dekat sini dalam maksud dia, artinya dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang bahawa mandi perempuan dengan air lebih lelaki, air lebihan lelaki, dan lelaki dengan lebihan perempuan, dan hendaklah menimba keduanya. Jadi hadis ni nak katakan bahawasanya secara umumnya lah, nanti kita masuk bincangan detail ya. Secara umumnya adalah kalau dibenarkan untuk menggunakan air musta'mal, ataupun kalau tuan-tuan mandi sunat tak ada masalah pun guna air yang sama. Kita masalah air musta'mal ni nak angkat hadas je lah. Kalau tak angkat hadas, mandi biasa, mandi pagi-pagi, mandi apa semua yang tidak mengangkat hadas, guna air yang sama yang digunakan dalam bekas yang orang lain pernah mandi, tidak ada masalah lah. Yang isteri kita pernah mandi kan, tak ada masalah. Cumanya dia kata janganlah saling kita kata terjun dalam satu air. Janganlah lebihan air yang digunakan oleh orang perempuan digunakan oleh orang lelaki, dan sebaliknya. Kerana apa? Wallahu a'lam lah. Mungkin ada perbincangan nantilah. Adalah hikmah-hikmah tertentu yang Rasulullah SAW letak. Sebab tu Rasulullah SAW kata wal yaghtarifa jami'an. Semua hendaklah ambil cebok. Yang tarif ni ambil tangan, tapi dalam bahasa kita ambil cebok lah. Ambil cebok daripada air tu mandi. Jangan apa nama ni kita pergi terjun dalam air itu dan orang lain pula terjun pada air itu. Afdalnya adalah lelaki dan perempuan masing-masing ambil air daripada cebok. InsyaAllah hadis ni insyaAllah kita terangkan lagi panjang dan detail dalam perbincangan insyaAllah yang seterusnya, supaya kita taklah ni kena berhenti ikut syak. Itu pun saya kuliah subuh dekat Masjid Umar bin Khattab dekat KL tu, Damansara tu, setengah jam dia bertunggu belakang. Jadi baguslah, yang penting kita boleh dengar, dan yang penting kita nak selamat jugalah. Dengar tu tak selamat pun tak jadi juga. Jadi wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan dan puan, hari ni kita dah baca lebih kurang dalam dua hadis. Itu hadis yang pertama diriwayatkan oleh Ibnu Umar berkaitan dengan kolah. Kalau air itu lebih daripada 2 kolah maka tidak najis, iaitu dalam mazhab Imam Syafi'i. Dan yang kedua adalah berkaitan dengan larangan Rasulullah SAW untuk kita buang air kecil ataupun air besar dalam air yang tidak mengalir. Begitu juga berkaitan dengan kalau air itu telah najis ataupun air itu telah digunakan untuk najis ataupun angkat hadas, maka tidak boleh guna air tersebut untuk kali kedua. Jadi itu juga hadis dalam hadis yang kedua kita baca tadi. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat insya-Allah tuan-tuan sekalian. Kita harapkan bahawasanya Allah Taala bagi pada kita kesihatan, Allah Taala angkat bala dan musibah dan juga wabak penyakit di dalam negara kita dan juga dalam negara-negara umat Islam seluruhnya insya-Allah. Dan Allah Taala kurniakan kepada kita keimanan, ketakwaan, hidup dalam keadaan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Mendengar hadis Rasulullah SAW ni satu kemuliaan sebenarnya, yang mana kita harapkan kita dengar hadis ni seolah Rasulullah SAW berbicara lah. Rasulullah SAW cakap, oh ini kalam sabda Rasulullah lah. Jadi kita harap macam mana dekat dunia kita duduk dengar sabda Rasulullah, kalam Rasulullah ini, di akhirat juga kita dengar
kita dapat dengar Rasulullah SAW. Mungkin diberi peluang penjiran pula dengan Rasulullah SAW dan para sahabat. Wallahu alam di Firdaus La'ala lah, di kawasan-kawasan yang mana, kawasan-kawasan Firdaus, orang yang duduk di syurga Firdaus La'ala. Wallahu alam, kita doa, tak tahu siapa yang Allah Ta'ala bagi. Wallahu alam bisawab. Masing-masing iman, Allah Ta'ala tahu iman yang ada dalam diri masing-masing. Tak boleh kata, oh dia ni orang biasa ya, bukan AJK surau, takkan nak jadi duduk di dalam Allah pun. Tak kira AJK tak AJK. Iman dalam hati itu yang orang tak tahu. Orang tak tahu, siapa pun tak tahu. Dia tengok, orang ni duduk syurga Firdaus akhirat, kita duduk biasa. Cuma dalam syurga Firdaus, dalam syurga ni tidak ada dengki lah. Wa naza'na min sudurihim min ghillin. Dalam syurga Allah Ta'ala tarik dalam hati mereka daripada segala perasaan hasad dengki. Tak ada orang. Cuma pelik orang tu duduk dekat Firdaus La'ala. Wallahu alam. Dan masuk isyarat tuan perempuan, apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang daripada keluarga saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.